Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Fokus utama untuk edisi malam ini, keunikan masyarakat Sarawak dengan latar belakang yang pelbagai tidak menjadi penghalang untuk hidup bersama dalam keadaan aman dan harmoni. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, rakyat negeri ini dapat hidup bermasyarakat dengan saling menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain. Inilah keadaan kita orang Sarawak. Kita bekerjasama antara satu dengan walaupun Christmas ini adalah perayaan agama yang dirayakan oleh penganut agama Kristen, sama juga seperti hari raya. Hari raya ini adalah perayaan agama dan dirayakan oleh masyarakat dan agama Islam. Dan begitu juga dengan perayaan-perayaan lain seperti Tahun Baru, Bawah Daya. Tapi kita di Sarawak ini, ianya seolah-olah merupakan perayaan rakyat pada keseluruhan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis sambutan pra-Christmas 2022 di Dewan St. Edmund Limbang pada Sabtu. Timbalan Premier Sarawak menambah, masyarakat dan kerajaan perlu berganding tenaga untuk fokus dalam melaksanakan pembangunan fizikal, sosial, ekonomi, pendidikan, kesihatan dan juga aspek-aspek lain yang berkaitan. Untuk rekod, majlis tersebut telah dihadiri kira-kira 800 orang yang terdiri daripada umat pelbagai mazhab Kristian yang terdapat di daerah Limbang seperti Roman Katolik, SIV, Anglican dan Methodist. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah turut menyumbangkan cek berjumlah 1.3 juta ringgit kepada 12 buah gereja dan chapel yang terdapat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Danau. Turut disampaikan adalah penyerahan sumbangan Christmas kepada 40 orang kelainan upaya OKU dari kalangan umat gereja. Sementara itu, usaha membudayakan nilai integriti dalam kalangan masyarakat khususnya golongan belia perlu dipertingkat dan diperhebatkan bagi melahirkan masyarakat bebas rasuah. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mushid Diraja Dr. Juanda Jaya, langkah ini penting memandangkan trend rasuah termasuk dalam kalangan generasi muda seperti pelajar institusi pengajian tinggi IPT menunjukkan peningkatan membimbangkan. Katanya, statistik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan beberapa agensi lain menunjukkan bahawa seramai 275 belia termasuk dalam kalangan pelajar IPT dan kaki tangan awam ditahan sejak 2020 kerana terlibat dalam rasuah. Beliau berucap demikian pada majlis penutupan Kem Integriti Mahasiswa Universiti KIMASU 2022 di Dewan Utama Desa Siswa Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang pada Jumaat. Justru beliau berharap melalui penganjuran program KIMASU akan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai nilai integriti, mengukuhkan asas moral dan jati diri serta melahirkan sifat membenci rasuah. Katanya, Kerajaan Sarawak pimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg amat menekankan nilai integriti melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif seperti menandatangani Ikrar Bebas Rasuah IBR pada 25 Januari 2017 dan sekali lagi pada 27 Januari 2022. Malah katanya, Premier Sarawak sendiri telah menggariskan dengan jelas tentang hala tuju gerakan pembudayaan integriti yang komprehensif semasa Majlis Amanat Perdana Integriti 2022 pada 28 Februari 2022. Pada majlis tersebut, Datuk Dr. Juanda turut menyumbangkan dana berjumlah RM10,000 kepada Perkumpulan Anak-Anak Sarawak Perkasa. Berita seterusnya, 3 pasukan konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif ICC daripada Perkhidmatan Awam Sarawak SCS meneruskan prestasi cemerlang negeri ini di peringkat antarabangsa apabila merangkul anugerah tertinggi serta pingat emas bagi anugerah pingat kualiti Sudomo pada konvensyen antarabangsa mengenai Kumpulan Kawalan Kualiti ke-47 ICQCC 2022 di Jakarta, Indonesia baru-baru ini.
Pasukan tersebut adalah Sirius Prime dari Majlis Bandaraya Miri, Sasoko Tech dari Jabatan Tanah dan Servis Sarawak bahagian Kuching dan Innotech Q9 dari Jabatan Tanah dan Servis Sarawak bahagian Bintulu. Sirius Prime memenangi anugerah tertinggi Prime Gold Award melalui projek inovasi bertajuk Difficulty in Collecting Areas of Yearly Assessment Rates. Sementara itu, Sasoko Tech memenangi pingat emas dengan projek bertajuk An Efficient Method of Volume Determination and Monitoring of Art Extraction License, manakala Innotech Q9 merangkul pingat emas menerusi projek bertajuk Difficulty in Identifying Measurement Lines During Survey Work in Forest Areas. Sehubungan itu, ketiga-tiga anugerah berkenaan telah disampaikan kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg sempena Majlis Penutupan High Performance Team HPT Retreat 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi pada Sabtu. Untuk rekod, SCA sentiasa mencapai kejayaan cemerlang sejak penyertaan konsistennya dalam ICQCC dari 2011 hingga kini. Kejayaan ini mencerminkan budaya inovasi yang menjadi asas kepada penjawat awam dalam menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat Sarawak. Difahamkan sebanyak 302 pasukan ICC di seluruh dunia telah bertanding dalam ICQCC 2022 mulai 15 hingga 18 November lepas, yang mana Malaysia diwakili oleh 103 kumpulan kawalan mutu QCC melibatkan 407 peserta. Di Bintulu pula, seramai 23 bakal jurulatih dari seluruh Sarawak seperti Miri, Sibu, Kanawit, Bintulu, Kuching dan Mukah mengikuti kursus jurulatih kelas D mulai 12 hingga 17 Disember lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming berkata program tersebut bertujuan untuk memupuk semangat kesukanan dalam diri serta mewujudkan semangat kerjasama, persefahaman dan interaksi sihat dalam kalangan para peserta. Katanya dalam majlis penutupan kursus kejurulatihan bola sepak lesen di FAM FAS 2022 pada Sabtu, kursus seperti itu juga adalah satu platform dan langkah pertama sebelum memulakan karier sebagai jurulatih. Johnny berharap melalui program seumpamanya Bintulu khasnya dan Sarawak amnya boleh melahirkan lebih banyak jurulatih yang berkualiti dan menepati kriteria. Ujar beliau lagi, jurulatih mainkan peranan penting dalam mencungkil bakat kanak-kanak dalam sukan bola sepak. Sehubungan itu, katanya dengan lahirnya jurulatih-jurulatih yang berkualiti, mereka boleh membantu memperkasakan komuniti pasukan bola sepak di Bintulu. Manakala pasukan Kelab Bola Sepak Jatimiri KBJMFC muncul juara kejohanan bola sepak Piala Jemputan Belia Telang Usan, anjuran kelab belia Umar Akeh Kebuma dan sebekas Telang Usan yang berlangsung di Padang Majlis Bandaraya Miri pada Sabtu. Mereka berjaya menewaskan Lun Bawang LBFC menerusi jaringan 1-0. Kejayaan ini membolehkan KBJMFC membawa pulang hadiah berupa piala, medal dan wang tunai RM1,000. Sementara itu, LBFC yang muncul naib juara membawa pulang hadiah berupa piala, medal dan wang tunai RM700. Manakala tempat ketiga disandang Telang Usan FC selepas berjaya mengalahkan pasukan Highlanders FC dan membawa pulang hadiah berupa piala, medal dan wang tunai RM500. Untuk rekod, Adun Telang Usan Dennis Ngau telah merasmikan kejohanan ini di mana ia melihatkan penglibatan sebanyak 6 buah pasukan dari kawasan Dun Telang Usan. Selanjutnya, Tourism Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk memulihkan sektor pelancongan seluruh negara selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. Pengarah kanan bahagian domestik dan acara Tourism Malaysia, Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata, ia termasuk pemberian geran sokongan bagi penganjuran acara pelancongan di bawah Geran Sempadan Sektor Pelancongan GSSP dan Galakan Melancong Malaysia Gamelan. Beliau berkata demikian dalam program Tourism Malaysia Luncheon with Industry Player di Kampung Budaya Sarawak Kuching pada Sabtu. Iskandar memaklumkan bagi tempoh Januari hingga September 2022, ketibaan pelancong ke Malaysia mencatatkan seramai 5,556,281 orang berbanding 73,309 orang pada tempoh yang sama untuk tahun 2021, iaitu kenaikan sekitar 7,479.3%.
Manakala katanya ketibaan ke Sarawak bagi tempoh Januari hingga September 2022 adalah 1,141,184 orang berbanding 92,174 orang untuk tempoh sama pada 2021. Dalam pada itu, beliau berharap penggiat industri dan pihak media akan sentiasa menyokong dan bekerjasama dalam menjayakan program-program tourism Malaysia untuk mempromosikan sektor pelancongan sekaligus meningkatkan jumlah ketibaan pelancong ke Sarawak khususnya dan Malaysia amnya. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #MyBafakta. Salam UKAS.